Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina al-iman wal Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Yang dirahmati Allah, Tuan Imam, pengurusi dan jawatan kuasa masjid, tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah di atas kurniaan limpah rahmat, taufik dan inayah. Allah izinkan pertemuan kita pada malam ini, mudah-mudahan Allah buka pintu hati, diberi kefahaman, kekuatan untuk beramal dan menyampaikan. Kita sambung bacaan kita pada perkara yang kedua di muka surat 72. Sumber untuk memahami Al-Quran. Imam Al-Banna telah menetapkan sumber pokok untuk memahami Al-Quran ialah bahasa Arab dan makna-makna yang jelas dan dalil-dalil yang dekat. Beliau juga mengingkari perkara yang memberat-beratkan dan melulu dalam memahaminya. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa Arab. Dan tentulah setiap bahasa dia mempunyai nilai dan seni yang tersendiri. Apatah lagi bangsa Arab yang memang kaya dengan nilainya, yang mempunyai pelbagai kaedah dan disiplin dalam memahaminya. Maka sudah barang tentulah, kalau nak faham Al-Quran, kita merujuk kepada sumber asal bahasa itu diturunkan. Kitab yang ada kat dunia hari ini yang satu-satunya kekal sebagaimana bahasa yang diturunkan hanya Quran. Adapun Injil dah diubah, yang kebanyakannya dirujuk dalam bahasa Inggeris. Kita, negara kita buat undang-undang dulu dibuat oleh orang putih. Suruhanjaya Red, Lord Red. Oleh sebab itu sampai hari ini, dalam mana-mana perjanjian, kalaupun ditulis dalam bahasa Melayu, ujungnya dia akan tulis mana-mana pertelingkahan ataupun perbezaan pandangan ataupun isu yang timbul, maka hendaklah dirujuk dalam bahasa asal. Maknanya, mau tidak mau, untuk kita memahami apakah yang dimaksudkan daripada intipati yang disebut, hendaklah dirujuk kepada bahasa asalnya. Sebab itu, sumber Al-Quran mestilah bermula dengan bahasa Arab. Al-Quranul Karim difahami sejajar dengan kaedah bahasa Arab tanpa memberatkan atau berwenang-wenang. Memanglah, Islam meletakkan asas semua perkara. Pertama, dia mesti berada di antara duanya. Jangan tasyaddud, jangan tasahul. Keras sangat pun dilarang, bermudah-mudah pun dilarang. Ini prinsip Islam. Dan kalau kita baca buku Al-Banna ini, memang itulah asas beliau bertindak dan asas intipati apa yang nak disampaikan. Jangan melampau. Dalam masa yang sama, jangan bermudah-mudah. Agama dia ada panduan dia yang tersendiri. Maka ikut sahaja panduan itu sebagaimana yang dikehendaki dan diturunkan oleh Allah, selesai masalah. Jangan kita menambah-nambah sehingga menjadi susah, dan jangan kita membuang sehingga menjadi ringan. Ringan yang melepasi batas sempadan.
Ini semua adalah lantaran Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab secara keseluruhan dan dituntut untuk memahaminya. Maka ia hanya dapat dilakukan dengan cara yang khusus sebegini. Kerana Allah berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Sesungguhnya kami turunkan Quran dalam bahasa Arab. Surah Yusuf ayat 2. Dalam ayat Asy-Syu'ara 195 disebut bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang jelas, yang terang. Bukan sekadar dalam bahasa dia, tetapi dalam lisan dia. Maka sebab itu untuk memahami Quran tidak hanya memahami disiplin ilmunya, tetapi juga kena merujuk kepada asas bahasanya. Mereka mengkaji syair-syair, bahasa-bahasa, kalimah-kalimah yang digunakan dalam syair-syair Arab tua untuk memahami kalimah-kalimah tertentu di dalam Al-Quran, supaya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat difahami sebagaimana yang dikehendaki di sudut penggunaan istilahnya. Maka sesiapa yang ingin memahami Al-Quran adalah dengan memahami bahasa Arab. Tiada lain cara untuk memahaminya selain dari cara ini. Sesungguhnya antara petunjuk para sahabat ialah menjauhi dari terlalu membebankan dalam memahami Al-Quran, dan mereka menegah cara yang sebegini. Baru-baru ni kita dengar ada seseorang yang difatwakan sesat ajarannya oleh Jabatan Mufti daripada Negeri Sembilan dan Pulau Pinang, berkait tentang Asma'ullahul Husna. Dia cuba menafsirkan dan memahami Asma'ullahul Husna mengikut kaedah-kaedah yang dia rasa betul. Dan bila ditanya kemudiannya, dia kata ni ilham daripada Tuhan. Apa ya? Dalam bab yang ketiga nanti, ketiga ke empat ke nanti kita tengok. Ketiga. Dia akan sebut ada benda-benda yang tak boleh jadi hukum. Bukan semua benda boleh jadi hukum. Kalau main berhujah, saya dapat ilham daripada Allah, tak salah ilham tu. Malah itu adalah kaedah Allah Ta'ala memberi petunjuk. Tetapi menjadikan ilham itu sebagai asas berhujah, apatah lagi bercanggah dengan prinsip dalil, maka ditolak. Dia akan sebut nanti yang ketiga nanti, ada sebut kasyaf, mimpi, khawatir, ilham. Dia kata laisat min adillati syar'a min adillah al-ahkam syar'iyyah. Yang itu semua bukan dalil hukum. Jadi bila kita cuba untuk mendatangkan hukum dengan apa yang kita kata, malam tadi saya mimpi, saya dapat ilham, lintasan hati, yang ni tak boleh jadi hukum. Bolehlah terima untuk kita pegang kalau tak bercanggah dengan Quran dan hadis, tapi nak berhujah dengan orang tak boleh pakai. Sebab kalau semua orang main hujah ilham daripada Tuhan, jenuh. Kan? Bila masa nak selesainya, kawan ni dapat ilham lain, kawan ni ilham lain. Dan apa bukti, apa hujah, apa dalil? Ilham itu daripada Allah. Kita bimbang datang daripada syaitan. Jadi ada orang yang berhujah sebegini, sedangkan hujah sebegini ditolak. Malah bukan baru, hatta usaha untuk memahami Al-Quran daripada kod bahasa. Kita jumpa dalam internet masih ada. Memahami tafsir Quran berdasarkan kod 19. Kod 19. Kod 19 ini diasaskan oleh seorang yang bernama Rashad Khalifah. Bukan calon-calon orang, imam di Masjid Arizona di Tucson, Amerika Syarikat. Dia dakwa memahami Al-Quran berdasarkan kod 19. Adalah dia punya ilmu bahasa, ilmu matematiknya. Nak faham Quran tu kena ikut matematik. Ajaran dia pun ada juga berkembang secara tak jelas. Antaranya tahun 1996, tengok peristiwa ni terjadi pada sekian-sekian hari bulan, sekian-sekian bulan, sekian-sekian tahun. Kalau kita tengok hari bulan ni, contohlah kata hari ni 26 dalam ayat Al-Quran, ayat yang ke-26, bulan 10, surah yang ke-10. Dia buat gitu. Dia main-main kira gitu. Yang ini tak boleh diterima pakai. Walaupun tersebar, walaupun ada kebetulan. Betul lah ayat Quran disebut gini. Siapa datang benda ni?
Bukan mudah nak mengambil istinbat, bukan mudah nak mengambil hujah, bukan mudah nak mengambil dalil daripada Quran. Cukup dengan kira tarikh. Ayat 26 surah yang ke-10, baris yang siap baris yang ke-20. Siapa ngatur ni? Quran tu, mushaf itu adalah ditulis, dicetak. Yang mukjizatnya Al-Quran, bukannya berapa lem muka surat. Dia tak faham, tapi main pakai akal. Peristiwa ni tengok, berlaku gempa bumi, berlaku dulu runtuh keren di Amerika, di Mekah. Bila runtuh keren, dia pun ambil tarikh, sekian-sekian tarikh, sekian-sekian ni. Kebetulan pula ada gempa bumi, tanah runtuh, tsunami. Kebetulan pula ayat yang sekian, baris yang sekian. Mak tepat sekali. Yang ini semua tidak boleh diambil kira, kerana ini bukan kaedah yang sepatutnya diguna pakai untuk memahami dan mengambil istinbat pengajaran daripada Al-Quran. Nak ambil ibrah pengajaran daripada Quran, bukan ini cara dia. Dia kena belajar mengikut ilmu tafsirnya dan disiplin ilmu-ilmu tafsir. Disiplin dalam ilmu tafsir yang telah disusun atur, yang telah didokumenkan kaedahnya oleh para ulama, baru boleh terima pakai. Kod 19 ni diasaskan oleh Rashad Khalifah. Mati dah pun. Sebelum mati, dia mengaku jadi Nabi. Mula-mula dia mengaku Imam Mahdi. Penyudahnya, dia mengaku jadi Nabi. Dialah yang mengembangkan ajaran tafsir Quran berdasarkan kod 19, dan dialah juga yang menyebarkan faham anti hadis. Ini Rashad Khalifah. Rashad Khalifah, nama sedap. Rashad. Khalifah lagi. Imam lagi. Habis hati. Tuan dan rahmati Allah sekalian, kita kena faham yang ini ditolak. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu membaca wa fakihatan wa abba, dan buah-buahan serta rumput-rumputan dalam surah Abasa ayat 31. Kemudian beliau berkata, apakah rumput itu? Kemudian beliau sendiri menjawab, kita tidak disuruh untuk ini. Atau beliau berkata, kita tidak diperintahkan untuk ini. Dalam Quran sebut tentang wa fakihatan wa abba, buah-buahan dan rumput-rumput. Ni cerita nikmat dalam syurga. Allah menggambarkan nikmat indahnya, gambaran dalam syurga. Lalu disebutkan buahnya, disebutkan rumputnya, dengan tidak dicirikan secara spesifik. Tapi ada orang dia nak kaji mana rumputnya. Soalnya, kamu nak buat apa? Kamu nak tanam? Kamu nak tanam ke rumput tu? Kamu nak ambil benih kat mana? Sedangkan ni cerita dalam syurga. Yang penting bukan rumput apa, bukan buah apa. Yang penting kamu tu masuk syurga. Yang penting kita masuk syurga. Hak apa yang ada dalam syurga itu tak payah tanya. Kerana apa? Semuanya merupakan nikmat daripada Allah Ta'ala, dan tentulah nikmat itu merupakan yang terbaik. Sebab Nabi sebut dalam hadis menceritakan tentang syurga, la ainun nazarat wala udhunun sami'at wala khatarin ala qalbi bashar, atau kama qala sadaqa Rasul. Nabi kata telinga tak pernah terdengar, mata tak pernah terpandang, dan hati tak pernah terlintas hakikat daripada keindahan syurga. Yang kamu sibuk nak tanya pokok apa, buah apa, rumputnya macam mana, siapa pula lah nak tebang, nak tebah, kalau udah panjang dia mari merapu. Sedangkan dia membicarakan tentang nikmat daripada Allah yang bukan di dunia, tapi sebagai suatu ganjaran, keistimewaan, penghormatan, keredaan kepada orang-orang yang Allah redha. Tentulah ada keistimewaan yang jauh daripada apa yang kita nampak. Anas meriwayatkan ada seorang lelaki bertanya kepada Umar Al-Khattab tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat tadilah wa fakihatan wa abba. Ayat yang tadi. Lalu ditanya kepada dia. Ditanya pada Umar, apa rumput itu? Umar menjawab, kita dilarang daripada mendalami dan memberat-beratkan. Sebab apa? Sebab tujuan Al-Quran ialah petunjuk. Ambil ibarat, bukan pi cari.
Kan? Bukan pergi cari. Hak ni dengar cerita tentang Ashabul Kahfi. Lalu dicarilah nama-nama siapa wali 7 tu. Dia pun ngapel, bukan hafal Quran, dia ngapel nama wali 7. Nama tu mari mana? Quran tak ada, hadis pun tak sebut. Mari daripada tafsir-tafsir yang sebahagiannya diambil daripada kisah-kisah ulama-ulama ahli kitab yang masuk Islam, yang menyebut juga dalam kitab Injil, kitab Taurah barangkali ada, lalu dibawa. Quran tak sebut. Quran hanya sebut bilangan mereka. Ada yang kata 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke-8-nya anjing dia. Allah sebut gitu je. Ada yang kata 3, 4, ada yang kata 5, 6. Semua itu kata Allah rajman bil ghaib. Pada teka je. Teka perkara-perkara ghaib. Dan ada yang kata 7. Yang ke-8-nya anjing dia. Wa thaminuhum kalbuhum. Lalu ulama mengistimbatkan yang lebih tepat ialah 7. Bilangan pun tidak ittifaq, tidak sepakat. Sebab Quran sebut ada yang kata 3, ada yang kata 4, ada yang kata 5, ada yang kata 6. Yang ni semua meneka-neka dalam perkara ghaib. Ada pula yang kata 7 dan anjingnya ke-8. Yang tadi 3, 4, 5, 6 Allah kata meneka yang gaib. Ada yang kata 7, 8. Maka ulama kata hak ni lebih dekat, hak ni lebih tepat, bilangannya 7. Anjingnya yang ke-8. Tapi tak payahlah bergaduh bab tu. Kalau 7 ngapa? Kalau 3 ngapa? Yang pentingnya ibrah yang diambil iaitu golongan Ashabul Kahfi yang mempertahankan iman, yang bersembunyi dalam gua nak jaga akidah. Yang tu yang penting. Dia sibuk nak ngapel. Ada pula riwayat mana entah, dia kata kalau hafal ni simpan tulisan tu sampai dekat dalam kereta, kereta tak boleh kena curi, tak boleh berlanggar, tak boleh terbakar. Untung no lah. Seolah-olah nama tu lebih mulia daripada Al-Quran yang diturunkan. Nampak? Dia sibuk ngapel nama, ayat Quran tak apa. Sibuk zikir nama, ayat Quran, surah Kahfi itu malam Jumaat pun tinggal. Sedangkan yang sahnya, yang jelasnya Nabi perintah baca surah Kahfi. Khasnya pada malam Jumaat setidak-tidaknya 10 ayat. Yang tu yang disuruh. Tapi yang kita sibuk nak ngapel nama dia. Kenapa? Ada kisah-kisah yang sampai daripada amalan-amalan yang terdahulu, ada faedahnya. Saya tak nafikan bila Allah Ta'ala nak bagi, itu cerita lain. Tetapi di antara dua keistimewaan, yang jelas dan yang tak jelas. Yang tu tak apalah, ada juga kaitnya. Yang ni langsung tak ada apa. Tak ada langsung orang cerita, dia sibuk nak cari, nak cerita gua tu, sibuk nak cari gua tu di mana. Atau kalau ada gua tu, kamu nak buat apa? Kamu nak betapa? Idaklah nak cari. Biarkan orang-orang yang bertanggungjawab. Bab gua tu orang kafir pun cari. Orang kafir pun cari bila dia tahu kisahnya. Mereka yang kaji arkeologi, biarlah dia urus benda tu. Kita tumpu pada Quran. Melainkan itu memang bidang kajian kita untuk mencari kekuatan bagi mendatangkan hujah kepada orang-orang yang tidak beriman benarnya Al-Quran. Itu cerita lain. Tapi pada prinsipnya abaikan. Kenapa? Yang kita nak cari ialah ibrah dan pengajaran untuk diri kita. Demikian juga riwayat yang masyhur mengatakan bahawa beliau telah memberi pengajaran kepada seorang tukang celup apabila beliau banyak bertanya tentang mursalat, al-asifat dan seumpamanya. Ini ayat-ayat yang tidak disebut secara jelas perinciannya oleh Quran. Biarlah Quran hanya sebut begitu. Kalau ada keperluannya Allah akan bagi ilham, Allah Ta'ala buktikan, Allah Ta'ala tunjukkan apa bendanya. Kalau Allah Ta'ala tidak, kalau tidak, habis gitu. Ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila dia nak dedah, dia buka lah macam cerita yang banyak kita temui dalam ilmu sains hari ni. Quran lama dah cerita, tapi hari ni Allah buka, Allah bagi ilham, bagi petunjuk pada akal manusia menemui apa yang Quran cerita. Cerita tentang Majma'al Bahrain, pertemuan dua lautan.
Cerita tentang gunung ganang yang nampaknya berwarna-warni sebagaimana yang ada di China. Ya, menceritakan tentang planet dan sebagainya, menceritakan tentang Big Bang, letupan besar. Yang ni Quran cerita lama dah, tapi Quran cerita dalam bentuk sepintas lalu. Hari ini manusia nampak. Yang tu satu bonus. Sebab itu Quran ini sesuai sepanjang zaman, dan Quran ini dia akan nampak dia punya sifat mukjizat daripada sehari ke sehari ke sehari. Makin manusia rasa hebat dengan ilmu, Quran akan dibuktikan jauh lebih hebat daripada ilmu itu. Hari ini manusia nampak. Bila dia kaji, dia temui satu keajaiban. Tapi bila bincang dengan orang Islam kata, kami jumpa lama dah. Oh, lama dah. Hebat Quran. Habis. Nah, ini sifat mukjizat. Al-Banna bukan sahaja setakat membimbing ke arah sumber yang sahih bagi hukum hakam, bahkan membimbing ke arah cara yang ideal untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, hingga tidak mengambil setiap apa yang ia suka dan meninggalkan apa yang ia tidak suka tanpa dalil. Nak ambil ke nak tolak, mesti ada hujah. Sebab itu kaedah Quran, hatu burhanakum, bawa dalil kamu, hujah kamu. Jadi kesimpulannya, Imam Al-Banna menjelaskan bahawa sunnah yang suci kefahamannya bersumberkan ahli hadis yang fiqah. Mereka adalah kalangan mereka yang paling mampu memahami kesahihan hadis dan sebaliknya, serta didalah yakni maksud-maksud dan makna-maknanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, para ulama, sahabat, kan, memahami Quran dengan satu kefahaman yang luar biasa. Sebagai contoh, ketika mana sahabat-sahabat bergembira dengan turunnya ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, semua seronok. Tapi Umar Al-Khattab bersedih. Orang tanya Umar, apa sedih? Kan ke sekarang Islam dah sempurna. Yang disebut Al-Yawma ya'isal ladina kafaru, orang kafir dah putus asa. Tak seronok ke? Umar kata betul, Islam dah sempurna, tapi setiap perkara yang sempurna akan ada kekurangannya. Maknanya Umar tahu ayat ini bukan hanya menyebut tentang kesempurnaan Quran, tetapi ayat ini juga membawa maksud tugas kerasulan sudah tamat. Bermakna Rasulullah akan wafat. Umar pernah panggil ketika mana orang mempertikaikan Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas ni Umar bawa dalam jamaah exco dia. Abbas ni budak muda. Abdullah bin Umar, anak dia pun budak muda. Abdullah bin Mas'ud, ni tokoh-tokoh ulama. Abdullah bin Abbas ini Umar letakkan dia dalam senarai exco dia, menteri kabinet. Risau juga sebut kabinet-kabinet ni, sehari dua ni kan tengah panas. Malam ni lagi panas. Jadi orang pertikai, apalah Umar bawa budak. Umar Al-Khattab, dia jawab, dia tak jawab kata budak ni cerdik tak. Umar tak jawab gitu. Umar ni jenis mantik tinggi. Dia panggil Abdullah bin Abbas. Dia kata, cuba kamu cerita ke aku apa maksud idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apa cerita ayat ni? Surah ini apa cerita dia? Lalu Abdullah bin Abbas menyatakan ayat ini tanda Rasulullah akan wafat. Orang lain terpinga-pinga. Mereka jawab lain, mereka cerita tentang kemenangan, mereka cerita tentang istighfar, mereka cerita tentang tasbih, mereka cerita tentang hebat macam-macam. Tapi Abdullah bin Abbas kata ayat ini memberitahu tanda berakhirnya tugas Rasul setelah Islam mencapai kemenangan. Umar Al-Khattab kata, aku tidak ketahui tentang ayat ini lebih daripada sebagaimana yang disebutkan. Maknanya budak ni memang cerdik. Koma je tak apa cerdik. Kamu ingat budak saja. Ini nak tunjukkan kefahaman yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Walau bagaimanapun, dalam bab ini kata Al-Banna, sunnah yang suci kefahamannya mesti juga bersumber kepada ahli hadis yang fiqah. Hadis ini sumber yang kedua. Dan sumber hadis ini diambil daripada ulama-ulama hadis yang fiqah yang dipercayai. Dalam ulumul hadis
dia ada bincang tentang syarat kepada hadis, sama ada dari segi matan dia ataupun rijal dia, sanad dia tu dibincangkan oleh para ulama. Dan bila bab agama nak bincang, kita kena ikhlas, berlapang dada, sebab di sana ada perbezaan pandangan di kalangan ulama kerana disiplin ilmu yang berbeza. Ada di kalangan hadis-hadis yang diterima oleh satu pandangan, ditolak oleh pandangan yang lain. Dianggap kuat satu pandangan, dianggap lemah oleh pandangan yang lain. Jadi jangan jumpa satu macam orang udah ayam telur, kokok tak habis. Sedangkan di sana banyak lagi ulama-ulama kita yang menulis kitab. Mereka menulis dengan penuh keikhlasan dan mencari redha Allah, bukan nak menyesatkan orang. Bila dia pernah ambil satu-satu ayat, dia pernah ambil satu-satu hadis, dia pernah ambil satu-satu hujah, mereka ambil dengan penuh keinsafan, dengan penuh kerendahan, tawadhu', minta hidayah, petunjuk, taufik, inayah daripada Allah. Kita mari, tak pandai ulama ni. Apa Imam Ghazali ni duk kutip rata-rata ni? Amboi. Tuan-tuan, awal lagi kena reject dah. Pasal apa? Sombong. Jenis sombong ni awal lagi kena reject, kerana bapak sombong, iblis. Ini ulama ni ambil macam mana? Macam mana? Dia pun main tekan internet je jumpa hadis. Kita sekarang jangan sombonglah dengan ilmu yang ada. Maaf cakaplah, bukan semua, tapi banyak, terutama yang ada sekarang, yang buat tesis universiti, memang mengaji sungguh, tapi sekarang lebih mudah berbanding ulama dulu. Kita nak cari hadis sekarang, boleh tekan komputer, dia keluar tajuk segala benda, ratus ribu hadis berkaitan keluar. Tapi ulama dulu nak cari satu-satu hadis, nak cari satu-satu hujah, dia buka kulit ke kulit. Dengar cerita dalam kitab ni ada, dia buka kulit ke kulit cari. Satu buku baru jumpa dua, buka kitab lain baru jumpa tiga, jumpa. Ilmunya penuh dengan keberkatan. Walaupun nak kaji satu tajuk, tapi ilmunya luas. Banding kita, bukan semua, tapi kebanyakannya. Disiplin yang ada hari ini, kemudahan yang ada menyebabkan masa tak sempat. Tekan je komputer, insya-Allah tuan. Mudah nak cari hujah. Tekan komputer, tajuk apa? Kitab yang tebal antara ni masuk dalam CD ke, pendrive ke, folder, tekan ratus ribu keluar. Dan kita select hadis tajuk itu, boleh kecil. Sepatutnya kalau nak cari dulu terpaksa menyemak 100,000 hadis, sekarang cukup dengan 100 hadis. Barangkali contohlah. Maknanya bukan saya kata apa dak, tapi tolong hormati ulama-ulama yang terdahulu. Pertamanya, keikhlasan mereka hanya mardatillah. Sebab itu kitab-kitab mereka dikaji sampai hari ini. Antara tanda barakah ilmu ialah kitab mereka menjadi perbincangan. Kitab mereka menjadi rujukan di kalangan manusia. Imam Ghazali dengan kitab kitab apa Imam Ghazali tu? Ihya. Tuan-tuan, Nusantara ni saya rasa tidak ada orang yang terlepas daripada sentuhan kitab Ihya. Kita ngaji rasanya tak ada orang terlepas. Tiba-tiba mari duk pelekeh kitab, ni banyak hadis maudhu'. Kamu dengan ilmu kamu, walaupun rasa tak betul, tapi tolong beradab dan hormati ulama. Kritik boleh, tapi dengan adab dan akhlak, kerana itulah tanda Islam. Tapi kalau nampak gaya sombong, hak ni habislah. Tak ada nilai ilmu. Sebab itu tengok gaya bukan main, kritik sana kritik sini, sepatah buku tak ada. Tisih dia pun orang tak pakai. Dia ni tak kira lah siapa. Saya tak adalah kata siapa, tapi barangkali adalah dalam kepala. Kan?
Tesis dia tu sendiri orang tak pakai. Tapi ulama-ulama yang dia kritik itu menulis kitab begitu banyak yang dipakai zaman berzaman, generasi bergenerasi. Ini menunjukkan ilmu itu ada barakah. Sebab Allah Ta'ala panjangkan jariah pahala dia berkekalan. Kita tukang kritik je, mati apa pun tak ada. Mati dapat beban lagi. Kenapa? Menyebabkan umat berpecah. Menyebabkan umat keliru. Menyebabkan umat berbalah. Menyebabkan umat yang dulunya rajin buat ibadah, ambil mudah, akhirnya buat ringan. Tinggalkan ibadah-ibadah di atas kekeliruan yang kita timbulkan. Tak apalah, kita punya pandanganlah. Tapi hormatilah ulama-ulama dengan akhlak yang sepatutnya ada. Tanda orang berilmu, dia ada akhlak. Kalau tak ada akhlak, itu lambang awal tak ada ilmu. Terus duk bawa lah berjela, sijil ke apa ke, tapi kalau tidak ada akhlak, ilmu itu tidak ada barakahnya untuk kita ambil. Ini sebab dalam pengajian ulama-ulama yang terdulu diajar adab, diajar akhlak, kerana inilah keberkatan yang Allah Ta'ala wariskan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya di sini diutarakan beberapa kesimpulan membayangkan ketelitian Al-Banna. Pertama, membataskan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum hakam untuk meneguhkan bahawa dakwah beliau adalah dakwah salafiyah dan manhajnya adalah manhaj salafus salih. Ini trust apa yang dibawa oleh Al-Banna, walaupun Al-Banna ni dituduh dengan macam-macam tuduhan, tetapi jelas kalau kita tengok kepada penelitian apa yang cuba disampaikan, Quran dan hadis sebagai sumber, inilah manhaj ulama salafus salih yang dibawa daripada generasi awal Islam. Yang kedua, membataskan sumber ini dan berjalan di atas landasannya aman dari sebarang unsur kesesatan. Baginda bersabda, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabi. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selamanya selama mana kamu berpegang dengan keduanya, iaitu Quran dan Sunnah. Sumber yang kedua, dikatakan kenapa Al-Banna hanya meletakkan Quran dan hadis, kerana dua sumber ini telah diperakui oleh Rasulullah tidak akan sesat bagi sesiapa yang berpegang dengannya. Yang ketiga, menutup pintu dari ahli sesat dan menyeleweng yang mempermainkan akal fikiran manusia. Mereka menipu orang jahil dengan kefahaman aneh yang jauh dari ruh Al-Quran dan maksudnya, dan hadis yang diada-adakan yang tidak wujud, serta penafsiran yang membebankan dan berwenang-wenang. Dia akan ceritalah nanti bagaimana bentuk yang dibebankan dan bagaimana bentuk permudahkan dalam bab hukum. Sebagai contoh, Dr. Yusuf Qaradawi dalam buku dia disebut, dia kata di antara tasyaddudnya umat mutaakhir ini, dia kata sampaikan dalam bab nak kahwin. Dia kata dalam bab nak kahwin, nak tengok isteri pun tak boleh. Bakal isteri tu tak boleh tengok langsung. Ada pula yang bermudah-mudah, jangankan tengok, hangkut merata. Ini dia kata di antara tasyaddud dan tasahul. Yang ketat sampai semuanya tak boleh. Tak, goyang sikit pun tak boleh. Yang ringan, berjalanlah, ikut sukalah, sembang pun tak ngapa. Contohlah, kan, menunjukkan kita nak menghadap generasi ini dalam bentuk pemerintahan Islam. Bagaimana Taliban yang begitu keras, tetapi kekerasan itu kadang-kadang ada asas. Tapi kalau kita baca sejarah, kita nampaklah kan, yang berperang lama di Afghanistan itu golongan yang dipimpin oleh Rabbani dan Jamaluddin Al-Afghani. Tiba-tiba Rusia kena hala, tiba-tiba yang naiknya Taliban. Jadi memang pelik lah. Di sana ada peranan-peranan musuh. Musuh ni, tuan-tuan percayalah, selamanya dia tidak akan mampu berlawan dengan Islam secara berhadapan. Apa yang dia mampu buat ialah masuk dalam kelompok umat Islam yang dijadikan alat untuk menghancurkan umat Islam. Sejarah paling dekat itulah di Afghanistan. 8 tahun Mujahidin berperang dengan Rusia. 8 tahun Rusia menjarah bumi Afghanistan. Ramainya mujahidin seluruh dunia pergi perang di sana, berjuang. Tiba-tiba bila Rusia surrender,
Sepatutnya yang naik ialah kelompok Islam yang berjihad, sama ada Rabbani ataupun Hikmatyar. Penyudahnya bergaduh dua puak ni, dicelah oleh Syah Mas'ud. Tengah-tengah gaduh celah, budak-budak ngaji pondok mana entah, budak-budak ngaji sekolah, budak semangat tinggi, Taliban baru habis ngaji, semangat tengah tinggi, anak-anak muda tiba-tiba mencelah. Ya, depa ni orang Islam lah, barangkali niat depa pun baik, kita tahu, tetapi tanpa disedari dipergunakan oleh musuh. Akhirnya naik dengan fitnah, tuduhan macam-macam, kerana kurangnya pengalaman, kurangnya kebijaksanaan dalam menangani permainan politik musuh-musuh Islam. Kena faham, kena belajar semua ni, kena tengok pengalaman-pengalaman lalu, sejarah dia berulang, dan kita kena mengambil pengajaran. Kena kaji sejarah, kenapa orang Melayu dilihat pemalas. Betul ke pemalas? Cek-cek tak malas mana. Kenapa orang Melayu ni lemah semangat? Apakah kita memang bangsa yang lemah? Tak. Dia masuk asak lama dulu dah. Dia kata orang Melayu ni tak ada apa, duk kerja petani dengan nelayan je lah. Padahal nelayan-nelayan kita bukan nelayan di lautan, tetapi nelayan-nelayan ini adalah pelayar-pelayar yang merupakan panglima-panglima Islam. Ada cerita-cerita yang hebat, ditambah dan ditokok dengan perkara-perkara merepek khurafat. Sebagai contoh panglima Laksmana Hang Tuah. Laksmana Hang Tuah ni orang hebat, tapi dicampur aduk dengan cerita penyudahnya yang kita teringat. Laksmana Hang Tuah bawa lari Tun Teja, dibuat pula filem, habislah. Daripada semangat kepewiraan, daripada seorang panglima yang taat kepada raja yang Islam, akhirnya jadi tukang bawa pelari anak dara. Akhirnya jadi sultan pun akhirnya duk gila dengan puteri Gunung Ledang. Sedangkan kalau kita tengok bi'ah yang ada di situ, Melaka adalah pusat bagi kerajaan Islam. Tuan-tuan bayangkan sebuah kerajaan Islam yang terlaksana undang-undang Islam di dalamnya, agak-agaknya rakyatnya tak dididik ke dengan Islam? Undang-undang Islam dilaksanakan dengan kuat. Takkanlah sebuah kerajaan yang sangat mengambil berat tentang Islam, pendidikan Islam diabaikan. Sebab itu catatan cerita Hang Tuah, Hang Tuah ni belajar dengan tok-tok alim, tok-tok guru lama dah. Cuma yang ditonjolkan ilmu persilatan. Sedangkan dia adalah duta bagi kerajaan Islam, yang pada ketika itu kalau kita baca mana-mana sejarah Islam, duta ini sebenarnya bukan hanya duta, tetapi dia adalah pendakwah kepada Islam. Baik itu Hang Tuah memiliki kepakaran, disebutkan 17 bahasa. Dan waktu Melaka jatuh ke tangan Portugis, catatan yang ditemui dalam arkib di Portugal, dia kata Melaka ada lebih kurang 8,000 senapang, 3,000 meriam, di mana 2,000-nya daripada tembaga, 1,000-nya daripada besi. Ada meriam itu yang dibeli, dalam catatannya Hang Tuah pergi beli daripada kerajaan Osmaniyah, beli daripada Mesir. Ada yang dibuat di tanah Melayu. Maknanya teknologi kita jauh ke hadapan dah, tapi benda ni disorok. Kena baca lah balik. Kena baca balik. Dan cerita Hang Tuah yang hebat tu jadi macam legenda, sehingga timbul polemik wujud ke tak wujud. Sampai ke situ terpaksa pula buat kajian. Buat kajian sampai ke Jepun pergi cari, dan ditemui risalah surat antara kerajaan Ryukyu di Jepun dengan kerajaan Melaka. Dan surat daripada kerajaan Melaka itu ditulis oleh Hang Tuah dan namanya tercatat. Tapi penjajah datang tutup dan sebagainya, kita pun jadi lembek. Nah, akhirnya bangsa kita hidup dengan cinta dan pengkhianatan. Jadi alat kepada raja dan istana untuk memuaskan nafsu. Sedangkan raja-raja
sultan yang ada pada ketika itu terkenal dalam menjaga agama. Ini cara mereka putar. Ini saja nak cerita sikit lah. Nak sebutkan tuan bagaimana penjajah datang menguasai mental ataupun mindset, cara berfikir, kerangka berfikir umat. Jadi Al-Banna datang dalam tujuan ini adalah untuk menutup pintu ahli-ahli yang sesat dan menyeleweng yang mempermainkan akal mereka, orang-orang yang beriman, dengan menipu, dengan tafsiran yang diada-adakan. Dia buat-buat tafsiran-tafsiran itu dengan macam-macam bentuk lah. Kita tengoklah tafsiran merepek, antaranya saya sebutkan tadi kod 19-nya. Samalah dulu kekeliruan tanazzalul malaikatu warruh, malaikat turunnya roh pada malam Lailatul Qadar. Penyudahnya disambung lagi, cari rumah nak balik, takut sesat pasang lampu, pelita panjut. Panjut tu tak salah, panjut tu tak salah. Yang salahnya yang pasang dengan tujuan nak bagi roh balik. Panjut tu eloklah, meriah. Malam-malam akhir Ramadan bagi terang semua, senang orang nak pergi masjid beriktikaf, baguslah. Tapi penyudahnya dipahamkan dengan faham yang merapu, meleweng. Dan ditafsirkan Quran dengan tafsiran yang menyeleweng. Menegah takaluf, yakni memberat-beratkan, dan ta'assuf, yakni menganggap bermudah-mudah. Di sini sebut berwenang-wenang dalam memahami Al-Quran dan Sunnah adalah untuk memelihara kesatuan ataupun penyatuan umat. Berapa ramai manusia yang sesat, jamaah yang bercerai-berai lantaran takalluf dan ta'assuf ini, serta tidak berpada dengan sesuatu yang telah terang dan nyata. Dalam Islam dia ada batas sempadan. Dia ada dia punya kerangka lah. Maknanya dia ada sempadan dia, jangan lebih. Pergilah kok mana pun, jangan keluar daripada track ini. Keluar pada track ni, habis. Macam kita sebut padang bola lah. Pak kotak, pak segi tu, mainlah dalam tu. Macam mana nak main, mainlah. Cumanya goalkeeper boleh main dengan tangan, kita tak boleh. Goalkeeper pun keluar daripada kotak dia, tak boleh main dengan tangan. Yang tu ada syarat dia. Maka Islam pun begitu. Mainlah dalam kerangka dia, boleh main kok mana pun. Tapi hanya orang-orang tertentu boleh main tertentu. Maksudnya orang yang berilmu dengan cara ada ilmu dia. Yang tak ada ilmu, ikutlah pada batas prinsip dia. Ikut orang yang berilmu. Itu panduan dia. Jadi Islam melarang kita memberat-beratkan dan meringan-ringankan. Supaya apa? Supaya umat Islam tidak pecah belah. Hari ini tuan-tuan tengok balik. Antaranya gitulah. Ada yang terlampau memberatkan, ada yang terlampau meringankan. Yang berat penyudahnya bergaduh dengan yang ringan. Itu. Yang penyudahnya hak tengah-tengah ni jadi mangsa. Hak yang kau tak boleh. Hak ni kata apa salahnya? Boleh lebih korang aja. Jadi bergaduh. Tu yang kata elephant fight dengan elephant, apa ke? Kan? Gajah belaga dengan gajah. Hak tengah-tengah jadi mangsa. Umat Islam berpecah. Umat Islam berbalah. Sedangkan perkara itu bukanlah perkara yang menjadi asas untuk perbalahan. Benda yang disebut oleh Islam sangat jelas dan mudah. Jadi di situ ta'assuf dan takalluf. Tuan-tuan, itu kena berhenti. Sebab kalau tak berhenti itu kena panjang lagi. Nak sambung habis tu boleh dah, tapi panjang lagi. Dia SOP kena jaga. Tambahnya musim-musim ni. Jadi saya ingat setakat tu kita berhenti. Kita tangguhkan untuk kita faham apa dia ta'assuf dan apa dia takalluf. Tuan dan rahmati Allah sekalian, kesimpulan daripada perbincangan ringkas kita hari ini, yang pertamanya nak bagi tahu kepada kita, Quran dan hadis adalah sumber yang utama. Nak faham Quran ini mesti merujuk kepada disiplin ilmu bahasa Arab. Dan dalam penafsiran Quran, dia tidak boleh melampau dalam bermudah-mudah atau melampau dalam memperketatkannya sampai tak boleh bergerak langsung. Dalam pada itu ada perkara yang perlu kita bincang, ada perkara yang perlu kita berserah, perkara-perkara yang tidak menuntut kepada ibrah pengajaran dia.
Macam cerita yang disebut tadi tentang rumputnya, hak tu biarlah. Tu benda dalam syurga. Tuan Saduk tanyalah, kenapa benda-benda itu akan kita dapat. Yang penting ialah kita masuk syurga. Macamlah sahabat yang tanya ke Nabi bila Nabi cerita tentang hari kiamat. Dia tanya, lah kali Nabi tanya, apa persiapan kamu hari kiamat? Nah, kamu persiap apa nak ngadap kiamat ni? Jadi kita pun gitulah. Jangan sibuk rumput apa semayang tak. Ada rumput dan buah. Buah apa dalam syurga tu? Semayang tak juga. Jadi apalah faedahnya? Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, kesempurnaan milik Allah. Kelemahan, kekurangan, saya minta maaf. Terkasar bahasa, terlanjur adab budaya. Barangkali ada yang tak senang dengan cara saya menyampaikan. Dah memang gitu cara dia. Memang saya bercakap cara begitu. Penyampaian saya begitu. Tapi kata keras sangat. Ada hak lembut sangat. Jadi tak apalah. Saya minta maaf kalau itu membatasi ataupun melanggar adab susila. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan kesilapan saya. Tuan-tuan memaafkan keterlanjuran yang tidak disengajakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin Nabiyil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ja'alna minal ulama'il amilin wa ja'alna minal muttaqinal muqarrabin wa ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم يسر أمورنا ولا تعسر بتمم بالخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أعلم.